Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hidup dalam kegelapan akan menghadirkan resah dan gelisah. Sedangkan dengan cahaya manusia dapat menikmati keindahan dan ketenangan jiwa. Takwa merupakan cahaya yang menerangi dunia hingga akhirat. Justru nyalakan cahaya takwa dalam hidup ini dengan mematuhi semua syariatnya, di samping meninggalkan segala larangannya. Semoga kita sampai di negeri akhirat dengan iringan cahaya takwa yang berseri-seri. Mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama semarakkan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan kali ke-58 dengan menghayati khutbah yang bertajuk Al-Quran, petunjuk sepanjang zaman. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Ia mengandungi pengajaran daripada setiap aspek, bukan sahaja menyentuh alam kerohanian dan juga akhirat, bahkan ia kaya dengan pelbagai khazanah ilmu duniawi sesuai dengan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah bagi memakmurkan bumi ini. Sejarah telah membuktikan hasil penghayatan terhadap Al-Quran akan melahirkan model insan yang begitu unggul. Contohnya para sahabat, salafus saleh dan ahli ilmu ketika zaman kegemilangan Islam dahulu. Tamadun Islam yang terbina di atas 3 paksi utama, yaitu akidah yang mantap, kekuatan ilmu pengetahuan, dan kemuliaan akhlak merupakan pokok daripada ajaran Islam, ajaran agama Al-Quran. Namun, apabila umat Islam disajikan dengan berbagai kealpaan, pegangan Al-Quran mula terlerai. Justru kita melihat hari demi hari tamadun Islam semakin mundur, kehebatan ilmu kian kabur, keunggulan akidah dan akhlak mula luntur, bahkan negara umat Islam terus bergolak menjadi medan tempur. Maka menjadi kewajipan kita selaku umat Islam hari ini untuk mengembalikan maruah umat Islam dengan kembalinya kita kepada ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Para tetamu Allah yang berkati, apakah keistimewaan bagi mereka yang membaca dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan berbanding orang yang tidak membacanya? Persoalan tersebut telah dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mathalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamra la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul rayhanati rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdhalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Yang berarti perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, yakni sebuah limau yang bau dan rasanya lezat. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar yang tidak berbau namun manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah yang baunya sedap tetapi rasanya pahit. Sementara perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang baunya tidak sedap, malah rasanya pahit. Nyata orang beriman yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan mereka diumpamakan laksana buah utrujah yang harum lagi lazat rasanya. Menilai diri masing-masing, di manakah kedudukan kita? Adakah kita tidak mahu menjadi insan yang dipuji oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lantaran diumpamakan sebagai buah yang mewangi baunya lagi lazat rasanya? Yakinilah Al-Quran merupakan sebahagian perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah
menyediakan modal berupa lembaran kalamnya, lalu kita mengusahakan modal tersebut dengan membaca serta beramal dengannya, nescaya inilah perniagaan yang dijamin tidak pernah rugi. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat 29 yang dibacakan pada mukadimah khutbah sebentar tadi, yang berarti sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Al-Quran juga merupakan pembela kita pada hari kiamat, sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Puasa dan Al-Quran akan memohon syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menegahnya makan dan nafsu syahwat di siang hari, maka berikanlah syafaatku kepadanya." Al-Quran berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menegahnya dari tidur pada malam hari, maka berikanlah syafaatku kepadanya." Lalu kedua-duanya diberi perkenan untuk memberi syafaat. Demikian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Dr. Mustafa Boba dalam kitab Nuzhat Al-Muttaqin, maksud pembaca di sini bukan setakat membaca, tetapi beramal juga dengan hukum hakamnya. Mudah-mudahan ia menjadi cahaya petunjuk keselamatan yang dapat menyelamatkan para penghuni alam barzakh kelak. Yakinlah bahawa Al-Quran sangat penting dalam kehidupan setiap Muslim. Mukjizat agung ini berperanan sebagai cahaya petunjuk dalam menempuhi kehidupan di dunia. Melaluinya kita dapat membezakan di antara perkara yang hak dan juga batil. Al-Quran juga membawa rahmat kepada manusia, menjadi penawar penyakit zahir dan juga batin, menjadi peraturan dalam kehidupan, bahkan membentuk akhlak Muslim yang mulia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak layak bagi Al-Quran sekadar diukir untuk dijadikan perhiasan di dinding semata-mata. Sewajibnya Al-Quran menjadi kitab bacaan harian serta kandungannya dijadikan panduan dalam kehidupan. Namun seringkali kesibukan menjadi alasan kita untuk bersahabat dengan Al-Quran. Justru mulakanlah langkah kita untuk mendalami Al-Quran dengan saranan-saranan berikut. Yang pertama, sentiasa berdoa agar hati mencintai Al-Quran. Seandainya kecintaan tersebut belum hadir, fikirkanlah bahawa Al-Quran itu sendiri merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk buat hamba-hambanya. Wahyu inilah yang akan memandu kita menuju kepada redha serta rahmatnya. Wahyu ini juga lah yang menuduh jalan kita menuju ke syurga-Nya. Oleh itu, mengapa hati ini terlalu keras untuk menerima, membaca dan memahaminya serta mengamalkannya. Yang kedua, jadualkan diri untuk membaca dan mentadabbur ayat Al-Quran di dalam kehidupan 24 jam kehidupan seharian. Luangkanlah beberapa minit secara tetap dan konsisten untuk membuka lembaran Al-Quran, membacanya dan memahami terjemahan serta tafsirannya. Pilihlah masa yang bersesuaian, seperti selepas subuh, waktu rehat, atau selepas maghrib, mengikut keselesaan masing-masing. Yang ketiga, jiwa manusia sukakan alunan merdu. Justru perdengarkanlah bacaan para qari yang boleh menambah hati melalui media massa yang ada pada hari ini. Antaranya qari yang terkenal adalah seperti Syekh Sa'id Al-Ghamidi, Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Mahmud Ma'akli. Mudah-mudahan alunan bacaan para qari yang kita dengar dapat mengetuk hati, pintu hati kita dalam menjiwai kehebatan dan kesucian Al-Quran.
Yang keempat, lazimilah untuk bertadarus bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Selain mewujudkan suasana ukhuwah, ia juga memberi peluang untuk bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang kelima, sekiranya Al-Quran tidak dibaca disebabkan kelemahan dalam bacaan, hadirilah kelas-kelas pengajian Al-Quran yang diadakan di pusat-pusat pengajian, di masjid atau di surau-surau atau secara guru persendirian. Mudah-mudahan komitmen yang diberikan dalam mempelajari dan memahami Al-Quran akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang setimpal sekiranya mereka berusaha membacanya walaupun dalam keadaan sukar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, seseorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia, dan orang yang berusaha membacanya di mana dia terpaksa merangkak-rangkak membacanya dan dia menghadapi kesukaran, dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Yang keenam, indeks Al-Quran telah mengklasifikasikan bab demi bab yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini menarik minat dalam pembacaan dan memudahkan pencarian isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Misalnya bab ibadah, jenayah, muamalah, sejarah, ilmu modern dan sebagainya. Lebih menarik lagi, ia juga terdapat di dalam bentuk perisian komputer. Dengan melihat kepada indeks ini akan meyakinkan kita bahawa Al-Quran itu serba lengkap. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini ada mengingat beberapa pesanan ini. Yang pertama, Al-Quran merupakan cahaya petunjuk dan keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang yang mencintai dan mengamalkan kandungan Al-Quran tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mudahkanlah langkah untuk lebih rapat seterusnya bersahabat dengan Al-Quran, yaitu wahyu dan kalamullah kepada hamba-hambanya. Selami dan hayatilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang berarti, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah kamu agar kamu diberi rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat